Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey. Hmm. Okey. Jadi kita kembali untuk belajar subjek sains untuk hari Rabu 3 hari bulan 2 3 bulan Februari tahun 2021. Okay, kita akan sambung pembelajaran kita. Minggu lepas kita dah belajar mengenai mengelas objek semua kan. Okay, jadi hari ini kita akan sambung dengan tajuk menggunakan perhubungan ruang dan masa. Di muka surat, semua boleh buka muka surat 6. Okay. Okay. Menggunakan perhubungan ruang dan masa. Apa maksud dia? Ruang dan masa. Maksud dia kita boleh baca kat sini. Menggunakan perhubungan ruang dan masa ialah kemahiran memerihalkan perubahan sesuatu kejadian atau fenomena berdasarkan perubahan parameter seperti lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu dan berat mengikut urutan masa. Maknanya bila masa berlalu, benda tu semakin sesuatu benda itu akan berubah. Faham? Tak kisah dari segi bentuk. Daripada segi bentuk ke, daripada segi arah dia ke, ataupun daripada lokasi ke. Faham? Okey. Contoh yang paling mudah, kita boleh contohnya contoh ayah awak lah. Ayah awak sedang menaiki motosikal. Pada pukul 7, dia keluar kerja pada rumah kan. Apabila pukul 7.30 dia sudah sampai di office dia. Okey. Maknanya dia telah berubah lokasi daripada pukul 7 ke 7.30 itu, perubahan lokasi berlaku di situ. Jadi itulah perhubungan ruang dan masa. Dia berubah. Faham? Apakah perubahan yang dapat kamu perhatikan apabila sebatang aiskrim diletakkan di bawah cahaya matahari selama 20 minit? Okey, nampak aiskrim ni? Nampak aiskrim di sini? Okey, dia letak satu aiskrim kat sini dan selepas 10 minit dah cair separuh. Sepatutnya dia ada bentuk dia kat sini. Nampak? Okey, selepas 20 minit semakin banyak bentuk yang telah hilang dan menjadi cecair. Okey, tengok apa budak perempuan ni kata. Aiskrim sudah berubah bentuk, saiznya juga mengecil. Jadi, perubahan bentuk dan saiz aiskrim dinamakan perubahan parameter. Okay. Apakah perhubungan bentuk dan saiz aiskrim dengan masa dalam penyiasatan di atas? Okay, itu soalan dia. Apa hubungan bentuk dan saiz aiskrim dengan masa dalam penyiasatan di atas? Okay, tengok budak lelaki ni kata apa. Apabila masa bertambah, bentuk aiskrim menjadi tidak sekata dan saiznya semakin mengecil. Jadi, perhubungan ruang dan masa dalam situasi di atas adalah apabila masa bertambah, bentuk aiskrim menjadi tidak sekata dan saiznya mengecil. Okay, inilah perhubungan ruang dan masa. Apabila masa bertambah, bentuk aiskrim menjadi tidak sekata dan saiznya mengecil. Okay, semua pernah tengok ke macam mana aiskrim mencair? Okay, kita akan tengok satu video dekat sini. Okay, besarkan sikit. Ini bread. Okay, besarkan. Okay, kita tengok macam mana aiskrim mencair. Nampak? Ini dia cepatkan video ya. Video ini telah dicepatkan, nampak? Aiskrim mencair. Okay. Okey, aiskrim ini daripada bentuk dia bulat macam tu, seketul macam tu, semakin lama masa diambil, semakin bentuknya akan berubah, semakin tidak sekata dan mencair. Sama seperti di dalam kata-kata murid perempuan ini, apabila masa bertambah, bentuk aiskrim menjadi tidak sekata dan saiznya mengecil. Nampak saiz dia mengecil. Okey, tengok.
Ini ialah bentuk asal aiskrim tersebut. Nampak? Bentuk asal aiskrim tersebut. Bentuk 4 segi lah lebih kurang. Okey, apabila masa bertambah, tengok masa bergerak 56, 57, 58. Okey, nampak? Bentuknya semakin mengecil dan mencair. Nampak? Habis. Ada bentuk 4 segi lagi? Tak ada. Nampak aiskrim ni pun boleh kita tengok. Tengok, semakin masa bertambah 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nampak dia cair. Dia semakin mengecil, nampak? Okey, tengok dah habis dah aiskrim tu. Okey, inilah contoh perubahan ruang dan masa. Aiskrim, banyak aiskrim kat sini yang dirakam. Okey. Okey, itu aiskrim. Jadi, itulah perhubungan bentuk dan saiz aiskrim dengan masa dalam penyiasatan di atas. Okey, penyiasatan yang kedua. Dough dan masa. Dough tu apa? Dough itu ialah campuran tepung yang membentuk dough. Okey, alat dan bahan dia satu cawan tepung gandum. Ini boleh buat kat rumah awak, boleh tengok. Satu cawan tepung gandum, 150 ml air suam, satu sudu kecil gula, satu sudu kecil yeast, bekas plastik, pen penanda biru dan merah. Okey, kita tengok. Pertama, masukkan tepung, gula dan yeast ke dalam bekas plastik. Kemudian aduk dengan menggunakan sudu. Kacau lah aduk tu. Okey, nombor 2. Masukkan 150 ml air suam dan aduk campuran sehingga menjadi dough. Maknanya kena kacau jadi dough. Okey. Okey, point dia dekat sini ialah yeast. Bila awak letak yeast, dough itu akan mengembang, faham? Okey, ratakan dough di dalam bekas. Maknanya awak tekan-tekan dough tu di dalam bekas biar dia serata. Dan tandakan paras awal dough dengan pen berwarna biru. Biarkan dough selama 30 minit. Nampak ni? Warna biru ni. Okey. Tandakan paras akhir dough dengan pen penanda merah. Kemudian akan bincang parameter yang berubah dengan masa yang terlibat dalam aktiviti ini. Okey. Ada siapa yang tak pernah buat dough ni? Okey, kalau tak pernah buat dough, kita ada satu lagi video apa benda dough tu. Okey, kita tengok. Okey, nampak dough itu mengembang. Dia telah buat filem yang laju. Dia lajukan filem ni, nampak dough tu mengembang. Okey. Macam alien dah tu. Okey, dough ini banyak fungsi dia. Boleh buat roti. Semua roti-roti yang awak tengok dekat dalam pasar raya tu semua buat ni lah. Guna dough. Okey, tengok first sekali dia panaskan susu. Okey, dia tuangkan satu cawan susu. Okey, dua gula. Okey, ini yeast. Ini adalah yeast. Okey. Dia letak yeast, dia kacau. Lepas tu dia biar 10 minit. Okay, dia letakkan tepung gandum. Nampak? Tepung gandum. Boleh guna tepung gandum. Kebanyakan roti guna tepung gandum lah. Jarang orang guna tepung beras, tepung lain tu. Okay, dia akan gaul jadi macam ni. Dan tambah sedikit air, 100 ml air. Benda ni semua mesti diukur. Itu kita dah mengukur dan menggunakan nombor kan. Okey. Ini dan dia akan jadi dough seperti ini, nampak tu? Kita kena uli dia. Tekan-tekan, tengok tu dia melekat lagi. Bila melekat tu maknanya dia tak sempurna lagi. Dia akan sampai dia tak melekat. Jadi seperti ini. Nampak dah tak melekat dah. Jadi macam bola dah. Okey. Okey, dia letak dalam mangkuk.
Okey. Seterusnya, okey, tengok. Doh ni akan mengembang. Okey, cikgu ulangkan balik. Mana dia? Okey, nampak? Pada mulanya doh ini berada di sini. Daripada sini macam ini je kan? Kalau dalam eksperimen awak tu, awak akan tandakanlah ikut dia punya outline dia. Ikut yang luar sekali ni. Faham? Okey, kemudian bila dia kembang semua. Nampak? Awak pun nampak dia sudah semakin membesar. Inilah doh yang kita buat. Kita buat donat, kita buat roti sausage tu, kita buat apa lagi? Pizza, semua gunakan doh seperti ini. Nampak dia kembang. Sebab apa dia kembang? Sebab yeast tadi. Yeast tadi akan bernafas. Okey, dan dia akan mengembangkan roti tersebut. Nampak ni ada lubang-lubang udara kat sini. Inilah pernafasan yeast tu. Okey, nampak ni dalam mangkuk lain tak? Hebat tak? Okay, hebat. Nampak semakin besar. Okay, bagus. Masuk dalam oven dan bakar. Nampak? Akhirnya menjadi roti. Macam itulah roti yang kita makan. Roti gardenia, roti apa lagi? Massimo semua tu. Okay, nampak? Jadi roti. Okay, nampak tak? Lubang-lubang kat sini. Inilah yang yeast tu bernafas. Dia bernafas macam kita tiup belon lah. Tiup belon. So, bila dia tiup, dia semakin besar. Roti, doh tu. Doh tu besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Ada banyak yeast dalam ni. So, banyak yeast yang bernafas. Jadi, dia semakin membesar. Okay. Itulah cerita pasal eksperimen doh. Okay, macam mana dia berubah? Kita ambil balik ayat budak perempuan ni, tapi kita tukar sebagai doh. Apabila masa bertambah, bentuk doh akan menjadi besar. Faham? Macam tu. Sebab dia tak jadi tidak sekata. Dia still naik elok je, sama je. Tetapi dia akan saiznya menjadi besar. Apabila masa bertambah, bentuk doh menjadi semakin besar. Saiznya semakin besar. Titik. Okay, itulah hubungan ruang dan masa. Okay. Yang seterusnya, kita akan masuk topik yang kedua, iaitu mentafsir data. Tafsir data ni senang je. Kita perlukan pemerhatian dan kita rekodkan di dalam jadual. Okey, kita baca dulu. Mentafsir data ialah kemahiran memberikan penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Okey, kita kutip data, kita rekod, lepas tu kita akan sampaikan dekat orang. Okey, tengok. Faris dan rakan-rakannya membina 3 tempat makan burung. Bilangan burung yang datang direkodkan seperti di dalam jadual di bawah. Hari pertama tengok 4. Hari kedua A ni tempat makan burung lah. Nampak? Ada B tempat makan macam ni. C tempat makan dia guna telur tu. Dia letak makanan kat atas tempat telur tu. Okay. Tempat burung A hari pertama 4, 8, 7, 9, 5. Jumlah bilangan burung 33. Okay. B 2, 4, 5, 5, 4. Jumlah 20. C 3, 6, 8, 7, 2. Jumlah 26. Mereka kemudiannya memberikan penerangan kepada rakan-rakan yang lain tentang data yang diperoleh di bawah. Okay. Dia kata apa? Dia tengok ni data. Ini ialah data. Faham? Ini ialah data yang dia tengok. Setiap hari dia tengok. Dia bagi makan, dia tengok berapa ekor burung datang. Okey, hari pertama 4. Hari kedua 8. Dan akhir sekali, selepas hari kelima, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Bila dia kumpul semua, 33 ekor burung telah datang dekat tempat A. B, 20 ekor burung telah datang makan di tempat B. Dan C, 26 ekor burung telah makan di tempat C. Siapa yang paling banyak? Tempat mana paling banyak? Okey, mestilah tempat A, 33. Yang kedua banyak ialah
C 26 dan yang paling sikit ialah 20 ekor burung ni di B. Okey, tengok siapa nama kawan ni. Tak kisahlah nama dia apa. Tempat makan A paling banyak didatangi burung. Nampak? Ini yang dia telah tafsir. Selepas dia tengok ini A paling banyak, dia kata. Tempat B pula paling sedikit didatangi burung. Nampak B? Paling sedikit sebab dia ada 20 ekor je datang makan minggu tu. Dan last sekali ialah bilangan burung yang datang direkodkan selama 5 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat dan hari kelima. Penerangan yang diberikan oleh Faris, okey, ini Faris, dan rakan-rakannya ialah contoh mentafsir data. Ada tafsir data. Okey. Kita tengok contoh yang kedua. Perhatikan contoh tafsiran data berdasarkan rajah yang berikut. Cara murid datang ke sekolah. Warna ini ialah berjalan kaki paling banyak. Tak paling banyak. Paling banyak ke? Bukan paling banyak. Ya, suku je. Okey. Menaiki basikal. Warna merah. Nampak? Menaiki basikal. Menaiki bas. Lebih daripada suku. Banyak. Dah hampir separuh dah. Dan last sekali menaiki kereta mak ayah dia hantar ialah banyak ni. Okey. Tafsiran data dia, bilangan murid yang menaiki basikal sama dengan bilangan murid yang berjalan kaki. Betul ke tak? Sama tak? Yes, sama. Ini separuh dan dia bahagi 2. Jadi sama. Apakah cara utama murid datang ke sekolah? Murid perempuan ni tanya. Apa caranya? Utamanya ialah menaiki warna ni lah. Menaiki bas. Okey. Dekat bawah juga ialah contoh data yang dikumpul. Jarak yang dilalui oleh kereta mainan. Dia ambil kereta mainan, dia tolak kereta mainan tu. Dan dia tengok kereta mainan, setiap kereta mainan A, B, C, D dan E ni, dia pergi jauh mana? Nampak ni jauh. Jarak yang dilalui 50 cm, 40, 30, 20, 10, kosong. Kosong ni maknanya dia tak bergerak daripada tempat dia lah. Okey. Kereta A dia tolak, pergi sampai 50. Kereta B tolak, pergi sampai 20 je. Kereta C, sampai 40. Kereta D sampai 30. Dan kereta E sampai 10 je paling sikit. Jarak yang dia punya tafsiran data dia boleh bagi ialah apa? Dia cerita pasal A. Jarak yang dilalui oleh kereta mainan A adalah yang paling jauh. Betul tak? Yes, betul. Nampak di sini dia yang paling tinggi sekali dan dia yang paling jauh. Faham? Okey, tengok di sini. Ini ialah carta pengelasan. Dia kelaskan bertelur dan melahirkan anak, haiwan membiak ni. Yang pertama, bertelur, di bawah bertelur ialah buaya, ikan, ayam. Dan melahirkan anak ialah gajah, kucing, serigala. Okey, apa tafsiran data? Macam mana kita nak tafsir data? Senang je. Kita cuma cakap pasal apa haiwan yang bertelur dan apa haiwan yang beranak. Buaya, ikan dan ayam bertelur. Manakala gajah, kucing dan serigala melahirkan anak. Okey, budak perempuan ni tanya, apa dia? Berapakah cara haiwan membiak? Ada berapa cara semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke? Tak. Kita ada yang pertama bertelur dan yang kedua melahirkan anak. Ada berapa? 2 saja. Daripada carta ni kita boleh tafsiran data dia ada 2 cara haiwan membiak. Membiak tu maksudnya dia dapatkan anak lah. Okey. Jadi, ini ada tajuk lain. Okey, sampai sini saja kita punya kelas. Jadi, apa yang kita belajar hari ini? Yang pertama, kita telah belajar mengenai perhubungan ruang dan masa. Ruang dan masa. Benda tu berubah semasa masa berjalan. Masa berlalu je, benda tu telah berubah. Okey. Ini sentiasa berlaku pada setiap hari lah. Pada setiap hari kita, benda ni sentiasa berlaku. Dan yang kedua yang kita telah belajar ialah mentafsir data. Kita tengok satu data, kita dah tahu. Kita tengok satu data, kita dah tahu. Kita tengok data
jangkitan COVID-19. Kita tengok seminggu ni hari mana yang paling teruk sekali. Mestilah hari yang paling banyak nombor dia. Faham? Sekarang ni sudah 5,000, jadi semua mestilah berhati-hati. Cikgu rasa sekolah mungkin tak buka lagi. Mungkin. Tetapi kita akan teruskan pembelajaran PDPR ni. Cikgu akan terus buat video untuk kamu belajar lah. Senang kamu nak tengok 2-3 kali. Sekian. Terima kasih. Stay safe semua. Jangan keluar dari rumah. Jangan main teruk-teruk sangat kat luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.